Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nama Ustaz dan Ustaz Kati sekalian. Ya, hari ini kita akan sambung pelajaran sirah bagi tahun 4 untuk kelas yang keempat. Okey, ingat tak lagi apa yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar berkaitan dengan cerita dakwah secara terbuka Nabi Muhammad SAW. Mana bila Nabi dilantik menjadi Rasul, kemudian Nabi disuruh untuk menyampaikan Islam secara tertutup dulu. Maknanya buat sembunyi-sembunyi dan beritahu orang. Kemudian kita teruskan kelas dengan kita belajar macam mana pula bila Allah suruh Nabi bagi tahu Islam ni secara terbuka. Apa yang berlaku kepada Nabi. Okey, ingat lagi tak minggu lepas Ustaz cerita yang Nabi dapat macam-macam apa ni ancaman daripada orang Quraisy kan, orang Mekah itu. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk baru yang ni PDPR PK tahun 4 kelas yang keempat unit 5. Ni kita dah masuk tajuk kelima dah ni. Tentangan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi ni nak sampaikan Islam, orang-orang kafir Quraisy ni dia tak suka. Memanglah benda yang berlawanan dengan kepercayaan dia orang kan. Jadi dia pun pandai hatilah, tak boleh lah nak tiba-tiba nak lawan ajaran nenek moyang dia. Jadi apa yang akan berlaku kepada Nabi hari ini kita akan belajar. Okey. Ikut Ustaz, ancaman yang diterima oleh Nabi. Okey. Nabi ni kalau sepanjang Nabi buat dakwah secara terbuka ni banyaklah ancaman yang diterima Nabi. Ada ancaman yang berbentuk fizikal, makna Nabi macam-macam lah Nabi kena kan. Dan ada juga ancaman yang berbentuk emosi. Emosi ni pun kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Kadang kita tengok, uish, kena pukul tu sakit sebenarnya. Tapi dalam bentuk emosi pun sebenarnya sakit juga Nabi kena. Emosi tu macam mana nanti kita tengok. Okey. Ni antaranya lah, bukan semua Banyak lagi yang Nabi kena dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu. Tapi ni sikit je kita nak belajar. Okay, hari ni yang kita nak belajar iaitu ancaman yang diterima oleh Nabi daripada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni ingat tak Ustaz cerita? Siapa Abu Jahal? Abu Jahal ni adalah pak saudara Nabi. Pak Long awak tu, contohlah Pak Long, itulah tu. Awak bayangkan pak saudara kita duk pergi berasal-berasal kita. Jahat kan? Inilah apa yang berlaku kepada bapa-bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi ni bukan orang-orang kecil, dia orang besar-besar Mekah. Pak-pak menteri, pak-pak pegawai-pegawai tinggi tu. Abu Jahal ni antaranya lah. Taraf menteri dekat Mekah tu. Jadi apa yang dia buat? Ikut Ustaz, mengancam untuk membaling batu ketika Nabi berjalan ke Masjidil Haram. Mekah waktu tu lah. Waktu tu tak ada lagi Masjidil Haram ni. Ada Kaabah tu lah. Itulah yang kita kenal sebagai Masjidil Haram sekarang kan. Dia nak baling batu. Bayangkan awak jalan tiba orang nak baling batu. Sakit tu kalau ustaz kena baling. Sakit. Walaupun main-main kan. Ni bayangkan baling tu. Baling batu. Batu kan. Batu kecil. Batu besar. Kena tu tak ke berdarah. Betul tak? Takut ni orang baling batu. Kita orang nak baling batu lari jauh-jauh. Betul tak? Ini bayangkan pak saudara kita sendiri. Tiba-tiba pak ngah kita weh. Baling batu kita. Kenapa pak saudara aku ni baling batu ni? Betul tak? Okey. Tu yang pertama lah daripada Abu Jahal. Yang kedua daripada Abu Lahab. Ni Ustaz tunjuk ni. Abu Lahab. Abu Lahab ni pun siapa? Ustaz cerita itu. Sama juga. Abu Lahab ni juga adalah pak saudara Nabi. Anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Datuk Nabi. Datuk Nabi ni antara salah seorang yang ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi anak-anak dia ni kebanyakan ramai yang sesat. Mana sembah berhala. Apa yang dia buat? Dia letakkan, ikut Ustaz, meletakkan najis di hadapan rumah Nabi. Ui, ni teruk ni. Awak bayangkan tiba-tiba pak saudara awak pergi adang lembu kan. Ambil taik lembu tu letak depan rumah. Awak rasa marah tak? Ui, marah weh. Bayangkan najis kita dengan taik kita najis kita sendiri pun kita dah geli, betul tak? Ni bayangkan najis orang, dia ambil letak depan rumah. Ui, kalau ustaz kena itu, ustaz pun marah. Tapi ini Nabi sabar je. Nampak saudara dia, sabar. Nak tunjuk apa? Nak tunjukkan bahawa akhlak yang diajar oleh Islam ni
adalah akhlak yang mulia. Walaupun orang buat jahat kat kita, apa yang kita perlu balas? Kita balas baiklah. Kita senyum, kita tak beritahu beriman pada Allah. Macam itulah Nabi. Walaupun apa yang berlaku pada Nabi, Nabi tak cool je. Okey, ni yang Ustaz kata ni, yang apa, dera emosi tu. Ummul Jamil bin Harb. Siapa dia ni? Isteri Abu Jahal. Ni Ustaz lupa nak space ni. Isteri Abu Jahal, Abu Lahab. Jahal lah. Isteri Abu Lahab. Apa yang dia buat? Dia mencaci dan mengumpat Nabi. Ini teruk ni. Walaupun kita tak nampak benda ni secara fizikal, tapi bila kita mengumpat ni, Allah, dia kesan pada emosi tau. Contohlah kita ada kawan baik kan. Lepas tu ada kawan kita yang lain pergi cakap kawan baik kita, kau tahu tak Mamat tu sebenarnya dia pernah kutuk kau. Padahal kita tak pernah pun kutuk dia, betul tak? Itulah itu mencaci mengumpat tu. Itu masuk fitnah lah. Umpat ni macam-macam lah. Kata dia ni bau busuk lah, dia ni bawa ajaran sesat lah, dia ni kalau ikut dia memang pun masuk apa, jadi orang-orang yang terkutuk lah, macam-macam lah. Inilah yang Ustaz kata ni, serangan dari sudut emosi kepada Nabi. Okey, yang terakhir adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ni siapa? Apa yang dia buat? Yang ni fizikal yang Nabi kena. Ustaz mencekik Nabi dengan baju di leher ketika Nabi sedang solat. Ini memang awak bayangkan tengah solat, tiba ada orang pergi cekik awak pakai baju. Tak nafas weh. Sakit. Mati. Tapi dihalang oleh Abu Bakar. Banyak yang buat dekat Nabi ni, kebanyakannya itu orang-orang yang dekat-dekat dengan Nabi lah. Mungkin ada orang yang berani. Sebab apa? Sebab ingat tak apa yang kita baca minggu lepas? Nabi ni dilindungi oleh siapa? Oleh Abi Talib. Pakcik Nabi yang seorang lagi tu kan. Abi Talib kata nak tindung Nabi kan. Jadi Nabi ni tak ramai lah orang yang berani nak seksa Nabi sampai teruk-teruk. Sebab Nabi ni ada backup besar yang Ustaz cerita minggu lepas kan. Awak kena tengok balik lah kalau awak dah lupa. Okey, itu apa yang kena pada Nabi lah. Banyak lagi lah yang Nabi kena. Kebanyakannya dikutuk-kutuk. Nabi jalan-jalan tiba-tiba dia kata ni pemecah belah masyarakat lah. Macam-macam lah apa yang Nabi kena kan. Okey, sekarang ni kita tengok ancaman yang diterima oleh sahabat Nabi yang Islam. Kalau Nabi ni kebanyakannya tak adalah sampai nak ancam nyawa. Sebab Ustaz cerita tadi, Nabi ni ada sokongan daripada Abu Talib. Maknanya Abu Talib jaga betul-betul Nabi. Tapi kalau sahabat Nabi yang lain yang mana Islam, tak ada siapa nak tolong kan. Sebab apa? Orang Islam ketika itu adalah golongan yang majoriti. Siapa yang betul-betul nak jaga Islam dia, biasa dia senyap je. Tapi kalau orang tahu di Islam, habislah dia kena cerita. Contoh dia siapa? Ni Bilal bin Rabah, antara salah seorang yang dijamin masuk syurga. Waktu Nabi naik Isra' Mi'raj tu, pergi dekat atas langit tu, Nabi dengar tapak kaki Bilal. Nak tunjukkan bahawa Bilal ni mana confirm dalam syurga. Bilal bin Rabah ni adalah orang-orang Afrika. Dia orang Afrika, dia hamba asalnya. Tapi Allah dah jamin dia masuk ke dalam syurga, Bilal bin Rabah ni. Walaupun berkulit hitam kan. Apa yang dia kena? Dijemur di tengah panas dan ditindih dengan batu besar di atas dada. Allah. Memang sangat sadis lah hukum siksaan yang kenakan oleh Bilal bin Rabah. Awak pernah kawat kan, betul kan? Soal kemasaan kan? Kawat tu duduk sejam tengah panas pun. Itu pun kadang-kadang duduk dalam dewan kan. Itu pun dah panas sangat dah. Awak bayangkan, dah lah padang pasir kan. Kena tindih pula batu yang berat. Memang. Tapi Bilal bin Rabah ni tetap dengan Islam dia. Dia tetap beriman kepada Allah. Dia kata antara kalimah yang disebut waktu kena seksa tu adalah disebut Ahad maknanya satu. Tunjukkan bahawa dia percaya pada Allah yang satu. Okey. Ni yang kedua ni, Ammar bin Yasir. Ingat tak Ustaz cerita lagi minggu lepas berkaitan dengan satu keluarga yang diseksa. Keluarga Sumayyah. Yang lagu awak dengar kan, lagu Pulang Hijaz kan. Sumayyah itu mak dia. Yasir ayah dia. Ammar ni anak dia. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni apa yang dia kena? Dia pakaikan baju besi dan dijemur di tengah panas. Kan? Awak pernah masak betul tak? Tolong mak masak ke apa kan? Tuk panas kan? Bau lepas gelegak awak ambil. Panas. Bayangkan baju besi, letak awak punya badan, lepas tu jemur tengah panas. Memang panas. Tak tahulah badan dia macam mana. Apa ni sahabat Nabi nama Ammar ni.
Bapa dia Yasir dan juga Sumayyah dibunuh, keluarganya disiksa sehingga mati. Maknanya kalau sahabat Nabi yang mana yang Islam tu, yang mana kalau orang dapat tahu bahawa mereka ni Islam, memang akan disiksa lah, akan disiksa. Supaya yang pertama sekali, disiksa kalau kau tak tinggalkan apa agama Islam ni, kau akan siksa kau lagi, ataupun dia akan bunuh je terus. Maknanya betapa susahnya orang Nabi dan juga sahabat dulu waktu permulaan nak sebarkan Islam. Nak sebarkan Islam tu sangat susah. Nak senyap-senyap, lepas tu bila dah terbuka kena siksa pula, kena kacau dengan orang-orang kafir kan. Tapi itulah pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu supaya Islam tu sekarang ni dah 1400 tahun masih lagi ada di muka bumi ni sampai kepada kita. Alhamdulillah kita masih dalam Islam. Okey, itu saja apa yang kita belajar hari ini tentang tentangan orang kafir terhadap Rasulullah. Ancaman yang diterima oleh Nabi, apa yang diterima oleh Nabi. Yang pertama, pak saudara Nabi lah. Ada yang nak baling batu lah. Ada yang letak najis depan rumah lah. Ada yang baling sampah lah. Macam-macam lah. Dan juga ada yang fitnah Nabi. Ada yang mengutuk Nabi. Dan ada juga yang sampai nak bunuh Nabi pun ada. Cekik leher sampai waktu solat pula tu. Dan bila Nabi pun kena, pastilah para sahabat pun kena. Ni contoh dia, Bilal bin Rabah kena jemur tengah panas, tindir batu, Ammar bin Yasir pakai baju besi tengah panas kan. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai kelas hari ni. Latihan dia mudah je. Awak salin je balik ni ancaman yang oleh Nabi. Ikut je apa yang tulis kat slide ni Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.